Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai tekanan cecair. Kita akan cuba fahamkan kenapa dalam cecair ada tekanan dan apa kuantiti yang berkaitan dengan tekanan cecair lah. So yang ni kita kena tengok dahulu kepada contoh situasi. Contohlah kalau awak menyerap lah. Ni awak menyerap. Dan kemudian tiba-tiba atas badan awak tu seseorang letakkan dengan bata. Ini macam siap bagus gitu Okey, jadi maksudnya contoh awak menyerap, lepas tu orang letakkan satu bata di atas belakang badan awak. Okey. Jadi maksudnya di situ awak boleh merasakan tekanan pada badan awak sebab bata tu telah diletakkan ke atas badan awak. Jadi di situ ada daya yang bertindak ke atas badan awak. So asalkan kita ada daya ni, asalkan kita ada daya yang bertindak terhadap awak punya badan tu, maksudnya dia akan ada tekanan. Okey, contohlah kalau kita tambahkan lagi bata ni, jadi apa yang berlaku? Tambahkan lagi bata. Tambahkan lagi bata. Silap-silap hari bulan, tambah dengan cukup bata, awak punya tulang tu mungkin patah disebabkan bata tu dah terlalu berat. So maksudnya dekat sini ada banyak tekanan. Sekarang ni kita cuba analogikan benda yang sama dengan dalam cecair. Jadi kenapa cecair ni ada tekanan adalah sebab bila awak merendamkan diri awak di dalam air, ni awak, lepas tu awak merendamkan diri awak ke dalam air, jadi apa yang berlaku di atas badan awak tu, awak akan ada air tu. Jadi maksudnya di sini bila awak ada air di atas ni, atas ni semua ada air ni. Jadi maksudnya berat air tersebut akan memberikan tekanan kepada awak. Jadi maksudnya dia akan menghasilkan satu tekanan pada badan awak. Okay. Cuma dalam air ni dia punya tekanan tu unik sebab tekanan tu sebenarnya bukan bertindak di atas saja tetapi dia bertindak dalam seluruh arah ke atas badan awak. Sebab badan awak dipenuhi dengan cecair. Kalau bata tadi dia lain sebab dia cuma bertindak terhadap bahagian belakang badan awak tu saja. Dekat kepala awak tak ada. Tapi kalau dekat dalam air, jadi maksudnya tekanan tu sebab air tu awak rasa semua berat air tersebut. Jadi maksudnya dia terkena sekali kepada kepala awak, kepada muka awak. Jadi memang awak akan rasa tekanan tu dari segenap arah. Apa berlaku kalau saya pergi dengan lebih dalam? Ini kedalaman meningkat. Bila kedalaman meningkat, apa yang berlaku adalah mestilah awak akan ada lebih banyak air di atas ni. So contoh awak berada di kedudukan inilah. Contoh awak berada di kedudukan ini, berada dengan lebih bawah. Jadi maksudnya bila awak berada lebih bawah, jadi maksudnya kalau perhatikan ada banyak air di atas awak. Makin awak pergi ke bawah, makin banyak air di atas awak. Bila makin banyak air di atas awak tu, maksudnya berat air tu akan semakin meningkat. Berat air meningkat. Sebab makin banyak air di atas badan awak. Jadi bila berat air meningkat, maksudnya awak punya tekanan pun akan meningkat juga. Jadi maksudnya di sini, maksudnya bila awak pergi lebih dalam ke dalam air, jadi maksudnya makin banyak air di atas badan awak. Jadi maksudnya makin besar juga tekanan yang dikenakan terhadap badan awak oleh cecair tersebut. So ini ada hubungan dia di antara kedalaman dengan dan juga tekanan. So makin dalam awak pergi, makin banyak air di atas, makin banyak awak punya tekanan. Baik, itu dia punya simulasi. Dan kemudian kita boleh tengok benda ni dengan menggunakan simple demonstration. So ini adalah aktiviti yang awak boleh buat, iaitu awak boleh melihat pancutan daripada air daripada 3 lubang pada botol. Okay, purpose aktiviti ni adalah untuk awak memerhati kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. So ni bahan yang awak perlukan botol dan juga cucuk lidi ataupun cucuk sate. Okay, seterusnya kita tengok kalau ada botol, ni botol air mineral lah preferably. Okay, kita ada dasar botol tersebut. So first kali kita kena tandakan 3 titik pada botol secara menegak. Pastikan jarak antara setiap titik adalah sama dan pastikan jarak antara dasar botol dan titik paling bawah adalah kurang atau sama dengan 8 cm. So ini adalah dasar botol. So daripada dasar botol tu awak sukat lebih kurang 8 cm lah. 8 cm.
Jadi 8 cm ataupun kurang sikit lah, ataupun 6 cm ke 7 cm, ikut kepada awak lah. Itulah lubang paling bawah sekali. Awak tandakan dahulu dengan marker. Baik, kemudian di atasnya, so kita kena tandakan 3 lubang. So jarak untuk lubang yang kedua itu adalah boleh ambil 4 cm. Ini saya dah ukur lah guna air mineral biasa. Memang jadilah dia punya eksperimen. Okey, dan kemudian untuk lubang yang paling atas tu awak tandakan sama juga 4 cm. So jarak di antara 3 lubang ni adalah samalah 4 cm antara setiap satu lubang. Baik, kemudian bila awak dah tanda, awak buat lubang pada titik yang telah ditandakan tersebut, dan kemudian awak gunakan cucuk sate untuk awak membuat lubang pada dinding, pada tanda yang awak telah letak tadilah. Okey, dan kemudian apa yang awak buat adalah okey, kemudian apa yang awak boleh buat adalah awak tutup lubang dengan pita pelekat. Okay. Lubang ini awak tutup dengan pita pelekat dan kemudian awak isikan air dalam botol melalui mulut botol tersebut. Untuk penutup botol ni awak tak perlu tutup semula lah. Awak biarkan sahaja mulut dia terbuka. Dan kemudian pastikan awak gunakan bersin untuk buat ni sebab air dia akan keluar. Okey, kemudian awak buka pita pelekat dan juga awak buat pemerhatian untuk air yang telah keluar tersebut. Perhatikanlah. Baik, yang ini awak boleh buat dahulu aktivitinya dan kemudian kita akan pergi kepada keputusan. Baik, ini adalah keputusan yang telah dihasilkan oleh salah seorang pelajar. So, kita boleh tengok di sini, bandingkan dahulu. Baik, ini adalah keputusan yang telah diperolehi oleh seorang pelajar. So, kita boleh tengok dahulu kita cuba analyse dahulu apa yang berlaku di sini. So, kalau untuk tekanan dalam cecair ni, kita akan lihat kepada dia punya kedalaman. So, kedalaman ni sebenarnya diukur daripada permukaan. So, saya assume ini adalah permukaan dia. So, ini adalah permukaan. Dan kemudian kita akan bandingkan di antara lubang atas dengan lubang bawah, itu saja. Baik, kita tengok yang pertama dahulu untuk kedalaman. So, kita ada lubang A di sini, lubang paling atas. Baik, kita bandingkan dahulu kedalaman. So, ini adalah kedudukan lubangnya. Dan kemudian awak ada, ini adalah daripada permukaan, daripada line merah ini permukaannya. So, saya tandakan dahulu kedalamannya. So, kedalamannya akan diukur dari permukaan. So, ini adalah kedalaman untuk A. H untuk A. H itu menandakan kedalaman lah. Baik, kemudian saya tengok kepada lubang paling bawah, iaitu lubang B. Saya akan tandakan dengan warna hijau. So, daripada permukaan, ini adalah lubang B. Ini lubang B ya. Daripada permukaan, pergi ke bahagian lubang tersebut. So, ini adalah lubang untuk lubang B. Okey, jadi di sini kalau kita boleh perhatikan sekarang ni kita bandingkan pula di antara pancutan air daripada lubang A dan lubang B. Baik, untuk lubang A awak boleh perhatikan ini adalah dia punya pancutan air daripada A, lubang A. Perhatikan ini adalah pancutan air dia lah. Baik, line hijau dan line biru. So, baik, pertama sekali kita tengok kepada perbincangan. Berdasarkan rajah, bandingkan dahulu kedalaman air antara lubang A paling atas dan lubang B. Dan paling bawah lah. So, untuk kedalaman air di antara lubang tersebut, kita tengok untuk B. B ni berada pada kedalaman yang lebih tinggi. Jadi, maksudnya dalam B, kedalaman B adalah lebih tinggi berbanding kedalaman A. Jadi kita boleh perhatikan di sini kedalaman air lubang B lebih tinggi berbanding dengan lubang A.
Sekarang kita bandingkan pula jarak pancutan air antara lubang A dan lubang B, mana lebih tinggi. Jadi kita boleh perhatikan di antara dua line tersebut. Jadi kita boleh bandingkan di antara dua lubang tersebut. So ini adalah untuk B, dia punya pancutan air itu, dan ini pula adalah untuk A. Jadi jarak pancutan air di antara A dan B ni dia lebih jauh memancut daripada A. Tekanan antara lubang A dan lubang B. So kalau kita tengok jarak pancutan air yang lebih besar adalah jarak pancutan dalam lubang B di sini. Semakin jauh jarak pancutan air ni, maksudnya tekanan dia adalah lebih kuat. Ni jarak pancutan dia kecil sahaja, jadi maksudnya tekanan dia pun rendah. Jadi B ni mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada A. Baik. Berdasarkan jawapan di satu A dan satu C, berikan hubungan antara kedalaman air dan tekanan cair. So kita tengok di sini kedalaman dia tinggi, kan? Jarak pancutan dia B lebih tinggi dan tekanan B itu pun lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini kita boleh rumuskan bahawa semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan air. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan 1, wajarkan penggunaan keluli untuk membuat badan kapal selam. Baik, untuk mewajarkan penggunaan keluli untuk membuatkan badan kapal selam ini, jadi kita kena ceritakan dahulu mengenai fungsi kapal selam lah. Jadi yang pertama, kita ceritakan tentang kapal selam. Kapal selam akan berada pada kedalaman yang tinggi. Lepas tu kita akan cuba kaitkan kedalaman ni dengan apa-apa kuantiti fizik yang berkaitan. Jadi di sini saya boleh tulis salah satu hubungan kaitan dia kedalaman yang tinggi dengan tekanan. Jadi saya akan tulis Jadi saya akan tulis semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cair. Di sini saya boleh nyatakan bahawa kapal selam akan berada pada tekanan yang tinggi. Ini poin yang pertama, ini poin yang kedua, ini poin yang ketiga, ini adalah poin yang keempat. Baik, jadi di sini untuk poin yang keempat, saya boleh katakan bahawa keluli digunakan supaya badan kapal selam tidak mudah pecah. Baik, untuk soalan SPM sebenar, biasanya awak akan ada 4 markah untuk soalan penerangan macam ini.
Jadi pastikan awak ada 4 poin yang awak ceritakan lah. Dalam setiap poin tu awak kena kaitkan dengan kuantiti fizik ataupun konsep fizik. So kalau perasan dalam jawapan yang pertama ini, saya ada kedalaman, saya ada ceritakan tentang kedalaman yang tinggi. Untuk yang kedua, saya ceritakan tentang hubungan lah. Ini awak ceritakan tentang konsep. Yang pasti ini ada, dalam ni ada kuantiti fizik. Kalau ada kuantiti fizik berkaitan, awak bagi tahu saja, awak ceritakan saja dalam soalan tersebut. Semakin bertambah, ini konsep fizik. Kalau ada formula yang berkaitan pun, awak boleh masukkan sekali dalam ayat awak lah. InsyaAllah mungkin ada markahnya di situ. Okey, untuk yang ketiga ni pun sama juga. Saya ceritakan tentang tekanan yang tinggi. Dia tak sama kedalaman dengan tekanan ni. Jadi awak ceritakan juga tentang apa-apalah kuantiti fizik yang berkaitan. Bila awak, sebab kita belajar fizik kan. So kalau kita belajar fizik, maksudnya kita kena gunakan konsep fizik, kita kena gunakan kuantiti fizik bila kita nak menerangkan sesuatu. Okey, dan yang keempat ni awak cuba kaitkanlah dia punya aplikasi tersebut. Perkaitan. Perkaitan dia lah. Kita tengok sebab dia cakap tentang, dia cerita tentang keluli tadi kan. So kalau keluli ni maksudnya dia tidak mudah pecah. Dia boleh tahan tekanan yang tinggi. So itu adalah poin-poin yang awak boleh masukkan. So ini adalah benda-benda yang awak boleh masukkan untuk dapat poin lah. So kalau awak ceritakan tentang kuantiti fizik dia, apa yang berlaku pada kuantiti fizik bukan sekadar awak tulis kedalaman sahaja, tetapi awak kena tulis juga apa berlaku kepada kedalaman dia. Kedalaman yang tinggi ke, kedalaman yang rendah ke. Maksudnya ada sesuatu yang menerangkan tentang kuantiti fizik tersebut. So ini adalah 4 aspek yang awak boleh tengok lah. 3 aspek sebenarnya, kuantiti fizik, konsep fizik dan juga perkaitan dia. Awak cuba kaitkan dengan situasi yang diberikan kepada awak. Okey, soalan yang kedua, wajarkan struktur binaan jana kuasa hidroelektrik dari aspek saiz, bahagian bawah empangan dan kedudukan turbin. So, kalau jana kuasa hidroelektrik ni biasanya awak akan buat dia berdekatan dengan empangan. So, struktur empangan biasanya macam ni Kalau struktur empangan ni, maksudnya dia akan mempunyai bahagian yang besar di bawah. Dan kedudukan turbin ni biasanya dia tak letak di atas, tapi turbin ni dia akan letakkan di bawah. Turbin ni dia macam kipas. So, bila air tu mengalir masuk ke bawah tu, maksudnya dia akan boleh memutarkan turbin tersebut, dan lepas dia memutarkan turbin, maksudnya dia akan menjana kuasa hidroelektrik. Baik, kita komen dahulu daripada segi struktur. So, ni awak boleh katakan tentang perbandingan ni lah. Okey, jadi maksudnya bahagian bawah empangan mempunyai ataupun adalah lebih lebar berbanding bahagian atas. Di sini awak boleh ceritakan tentang kedalaman sebab empangan ni dia akan menahan air sebenarnya. So ini adalah awak punya air tu nanti. Di sini awak ada air banyak, air di sini. Okey, jadi maksudnya semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan air.
tekanan air di bahagian bawah empangan adalah lebih tinggi. Tekanan air di bahagian bawah empangan adalah lebih tinggi banding di atas empangan. Jadi kat sini awak boleh kaitkan awak boleh kaitkan dengan struktur binaan jana kuasa itu, empangan sebenarnya. Awak boleh bandingkan dengan struktur empangan itu sendiri. So bahagian bawah yang lebih besar membolehkan empangan menahan tekanan tinggi ataupun empangan itu dia tidak mudah runtuh. Baik, untuk turbin pula diletakkan di bawah. Kenapa? Sebab turbin diletakkan di bahagian bawah kerana tekanan air yang lebih tinggi. Boleh juga awak cakap bawah tu dia punya air itu lebih laju disebabkan oleh tekanan air yang lebih tinggi. So itu cara untuk awak jawab soalan berkaitan dengan penerangan lah. So bila awak kaitkan dengan penerangan, so penting dekat sini awak ceritakanlah apa-apa yang berkaitan di situ. Apa-apa kuantiti fizik yang berkaitan. Contohnya lebih lebar ni merujuk kepada luas dia. Saiz dia lebih besar. Baik, lepas tu awak boleh nyatakan sekali konsep yang berkaitan. So dekat sini saya ada bagi konsep, semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan air. Jadi awak ceritakan tentang tekanan tekanan air, bandingkan, buat perbandingan di antara di bahagian atas dengan bahagian bawah. Dan kemudian awak buat perkaitan lah, apa kaitannya dengan situasi yang diberikan tersebut lah. Baik, saya rasa itu saja yang saya nak terangkan hari ini. Semoga bermanfaat kepada awak. Terima kasih.